إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى خصوص الروح الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره. ثم إلى خصوص الروح الشيخ أبو علي البنداري الندوي المالكي أحمد فهمي بن زمزم حفظه الله تعالى ومتعنا الله به. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة، وباطننا محلى بالطريقة، كي تشرق علينا أنوار الحقيقة. واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. الحمد لله. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik serta hidayah daripada Tuhan, malam ni Allah Ta'ala mempertemukan kembali kita di dalam majlis ilmu di Surau Ad-Diniyah Selayang setelah 5 bulan lebih 5 bulan lebih tertangguh kuliah kita kerana pandemik COVID-19, yang mana virus tersebut sekarang ni masih belum lagi dapat dihapuskan ataupun dihilangkan. Pada masa yang terkini melanda negeri Kedah dan juga Perlis. Jadi sebelum saya datang sini, oleh kerana saya di Kedah, dia tanya orang lah, dia interview lah.
minta maaf tu 7-8 kali minta maaf ustaz, saya nak tanya. Minta maaf kita kan raya haji habis dah minta maaf. Rupanya nak tanya tempat duduk mana Kedah tu. Kita apa Kubang Pasu. Lagi dia cuak. Tuan-tuan, Kubang Pasu ni dia luas, dia kecil sikit daripada Polis. Tempat yang jadi itu di Napuh. Kemudian Mukim ni pun luas. Yang jadi di Mukim tu Pida 1. Kemudian Padang Sanai yang tu. Kalaulah alamat ataupun kita duduk di Napuh, tak boleh keluar lah. Memang tak boleh keluar lah. Masa dia buat saringan, kemudian kami panggil apa, gari-gari. Dia pasang getah tu lah, gelang tu. Siapa berani buang lah, 1,000 bayar. Dengar kata dia kata bukan dekat 1,000, 6 bulan penjara. Jadi kalau duduk di kawasan tu tak boleh keluar lah. Tidak dibenarkan keluar dan mereka pun tak keluar. InsyaAllah kita doa moga-moga Allah Ta'ala angkatlah bala ni daripada bumi kita khasnya dan seluruh dunia amnya. Jadi kita sambung balik pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala alaihi wa qaddasallahu sirruh. Kita menggunakan kitab yang diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah ta'ala wa matta'ana Allah bih. Sambung daripada pengajian kita yang lalu, muka surat 30. Ya betul. Tang mana? Berapa baris daripada bawah? Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, faedah ketiga. Faedah ni apa? Kebaikan yang ketiga daripada 8 faedah yang disimpulkan oleh Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni kita ulang sikit, 30 tahun dia mengajikan Syaqi Al-Balqi. Kemudian tu guru dia suruhlah sepanjang dia belajar daripada Imam Syaqi Al-Balqi itu, apakah kesimpulan ataupun faedah-faedah kebaikan-kebaikan yang didapat daripada sekalian ilmu yang dipelajari. Maka Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala alaih membahagikan ataupun menyimpulkan, menghasilkan 8 faedah daripada segala apa yang dia pelajari sepanjang masa selama 30 tahun tu. Malam ni kita masuk faedah yang ketiga, kebaikan yang ketiga, manfaat yang ketiga. Moga-moga Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita untuk beramal dengan apa yang diwasiatkan oleh Imam Hatim Al-Asam ini. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya aku siapa Hatim Al-Asam tu, melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini, usaha tu sebanyak-banyaknya. Jadi Imam Hatim Al-Asam dia perhati masyarakat pada ketika itu. Masyarakat pada ketika itu semuanya bertumpu kepada satu usaha untuk menghimpun harta benda dunia sebanyak yang boleh. Itu pada zaman dia. Kalaulah zaman kita, lebih-lebih lagi lah orang cinta pada dunia, tumpu pada dunia. Cinta pada dunia, tumpu pada kehidupan dunia, sehingga menyebabkan kita lupa kepada
kehidupan akhirat. Itulah hakikatnya. Himpun mata benda dunia sebanyak-banyaknya. Apa mata benda dunia? Daripada kekayaan, daripada harta benda, daripada duit ringgit, daripada pangkat dan kemuliaan dan sebagainya. Takat mana dia boleh pi, dia pulun tak sangka. Sebab itulah timbul satu istilah, lepas pencen baru nak beramal ataupun nak mengaji. Yang tu. Kemudian lalu ia menambahnya, ia mana? Ia orang tu, setiap orang tu menambahnya, menambah mana? Mata benda dunia tu. Apabila dia himpun, dia usaha untuk tambah, dia usaha untuk tambah. Dia amat takut dan bimbang kalau berkurangan daripada harta benda dunia tu. Sedangkan iman dan takwa yang sentiasa menjunam turun, tak naik-naik, dia tidak berasa bimbang dengan perkara tu. Apabila dia himpun harta tu, dia nak pertambahan kepada harta dunia. Kemudian lalu ia menahannya. Menahannya apa? Menahan harta tu. Dan tidak mahu mendermakannya bersedekah. Dia tahan duduk kat dia. Dia tak mau belanjakan harta tu kepada jalan yang berfaedah. Dia tak mau bersedekah dengan harta yang dia cari. Kerana apa? Kerana dia hilang ataupun kerana dia tidak ingat bahawasanya harta milik yang ada pada dia tu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia dengan limpah kurnia Tuhan. Apa yang ada pada kita ni semuanya daripada pemberian Tuhan. Itu hakikat dia. Sama ada kita suka ataupun tidak suka perkataan ini, tapi itulah hakikat dia. Pasal apa kita jadi peguam? Pasal Tuhan takdir. Pasal apa kita jadi hakim? Pasal Tuhan takdir. Pasal apa kita dapat gaji sekian-sekian sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya? Pasal Tuhan beri. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita harta benda dunia tu supaya kita membelanjakan kepada perkara-perkara yang berfaedah. Sama ada faedah tu yang bangsa duniawi ataupun yang bangsa ukhrawi. Yang bangsa duniawi, kita beli kenderaan, kita beli rumah, kita beli pakaian. Dan setiap yang bangsa dunia ni boleh kita tukarkan menjadi bangsa akhirat, menjadi jenis akhirat dengan kita niatkan menjunjung titah perintah Allah Ta'ala. Pasal apa beli rumah? Kerana kita nak lindung aurat diri kita daripada orang. Pasal apa kita beli pakaian? Kerana kita nak menutup aurat. Pasal apa kita beli minyak atar? Pasal kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Pasal apa kita beli kereta? Kerana nak menyampai ataupun nak bawa kita sampai kepada tempat-tempat yang Allah Ta'ala redha. Maka benda dunia yang kita beli itu bertukar jadi akhirat. Itu. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita tu supaya kita belanja. Sama ada perbelanjaan tu bentuk dunia ataupun bentuk akhirat. Bentuk dunia seperti yang saya bagi contoh saja, dan bentuk akhirat seperti kita keluarkan zakat. Kalau kita wajib zakat, kita berwakaf ataupun bersedekah. Kerana kita nak tukarkan pemberian Allah Ta'ala yang duniawi itu kepada ukhrawi, kepada akhirat. Yang tu. Kemudian kita tahan harta tu, kita tak mau belanja, sehingga lebih bertapuk-tapuk tak mau sedekah. Kerana apa? Kerana kita nak bersedap-sedap dengan kehidupan dunia. Sebab tu kita tahan harta tersebut. Kerana kita nak damaikan hati kita dengan adanya duit banyak dalam bank. Contohlah. Jadi kita kena tahu bahawasanya sedap ni kesedapan akhirat. Kesedapan pahala akhirat tu lebih sedap daripada dunia yang ada kat kita tu. Kalaulah kita nak syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dalam tabung tu, tabung surau,
daripada harta dunia yang Tuhan beri kepada kita. Kalau duit dalam bank ada 50,000, peruntukkan untuk sedekah 5,000, jangan RM50. Peruntukkan bukan bagi 5,000 ikut kita lah nak buat macam mana pun. Dan 50,000 yang kita belanjakan 5,000, 5,000 tu Tuhan akan ganti 10 kali ganda. Kalaulah kita bersedekah tu cukup syarat-syarat dia. Jadi apa yang dinampak oleh Imam Hatim Al-Asam, iaitu orang pulun cari dunia, himpun sebanyak-banyaknya, kemudian dia tahan. Dia tak mau menderma, dia tak mau bersedekah. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, kata Imam Hatim Al-Asam, lalu aku memikirkan akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila memerhatikan keadaan demikian, maka Al-Imam Hatim Al-Asam dia pun segera memikir tentang ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Surah An-Nahl ayat 96. Jadi Imam Hatim Al-Asam dia ambil ayat ni, kemudian dia tafakkur makna ayat yang dia baca tu. Dia nak ambil pengajaran daripada apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada kita. Maksudnya firman Allah, apa yang ada di sisimu akan habis, yanfadu, binasa ataupun habis lah, akan luput. Apa yang ada kepada kita ni akan habis, sama ada kita tinggalkan dia ataupun dia musnah sendiri dengan berlakunya kiamat. Ini hakikat dia. Apa yang ada pada kita, cuba kita tengok kekuatan waktu kita muda dulu, lotak larat dah. Apa-apa yang ada pada kita, mata dulu terang, lah kuat rambut. Begitulah juga daripada harta benda dunia yang ada pada kita, semua tu akan kita tinggalkan apabila kita mati. Dia akan habis. Kita tak boleh bawa masuk dalam kubur. Sayang tu mana bini kita kepada kita pun, dia tak lempak rantai mai kat kita. Dia tak lempak rantai mai masuk sekali dalam kubur. Menangis tak sangka anak kita kerana kematian kita, kepergian kita. Tapi duit dalam bank dia tak, duit bank yang kita cari itu dia tak buat turun sekali dalam kubur. Dia paraid bagi kat mereka. Yang tu, yang harta benda tu kita cari, semua tu akan habis. Kalaulah kita kata sekalian perkara yang kita cari itu akan memberi manfaat kepada kita, ya betul memberi manfaat kepada kita. Kalau mereka tak lupa kat kita, kalau mereka tak lupa kat kita, maka mereka ambil duit kita, mereka bina masjid dan wakafkan atas nama kita. Kalau mereka tak lupa, yang tu maksud apa yang ada di sisimu tu akan habis, maksudnya binasa, akan hilang, akan tinggalkan kita. Kemudian dan pahala yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Apa yang kita usahakan daripada amal-amal akhirah, pahala itu akan kekal. Dan dengan pahala yang kekal itulah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran syurga yang kekal abadi, duduk di dalam dia tu. Pahala tu dia jadi alat ataupun jalan untuk mendapat balasan Allah Ta'ala yang paling sempurna, iaitu syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi. Jadi Imam Hatim Al-Asam dia perhatikan ni, satu benda yang binasa, satu benda yang akan luput, akan habis, dan satu lagi benda yang akan kekal abadi selama-lamanya kepada kita. Dan di antara benda yang luput, benda yang habis dan benda yang kekal, kita nak hak mana? Tentulah kita nak benda yang kekal. Bandingan dia mudah. Apabila kita duduk di dunia, Tuhan dah bagi perasaan tu kepada kita. Contohnya senang, senang, hati kita afiah, hati kita senang. Kita duduk atas dunia ni, kita suka duduk dalam keadaan senang, duduk dalam keadaan damai. Dan kita berusaha sungguh-sungguh supaya kesenangan, kedamaian hati kita tu akan kekal jadi milik kita atas dunia ni
selama-lamanya. Dia tak berpisah daripada kita. Kerana itulah kita elokkan diri kita daripada buat perkara-perkara yang boleh memudaratkan, boleh menghilangkan kesenangan, afiah yang ada pada hati kita tu. Jadi maksudnya kita suka kepada kesenangan, kita suka kepada afiah kita duduk di dunia ni. Apabila kita dah buat keputusan kita suka kepada kesenangan, kebahagiaan di dunia, kalaulah kita nak kebahagiaan tu kekal abadi kepada kita selama-lamanya, mana boleh berlaku di dunia? Dia mesti berlaku di hari akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia lagi kita rasa seronok dengan senang tu, dan kita nak senang tu kekal kepada kita, maka di hari akhirat Allah Ta'ala sediakan kesenangan yang akan kekal abadi dengan kita, iaitu di dalam syurga Allah Ta'ala. Tu dah kita boleh tahu dah. Kita duduk di dunia pun kita pilih senang lah. Cuma kesenangan di dunia ni akan habis. Kesenangan di dunia ni dia tak kekal. Begitulah juga kepayahan, kesusahan, kemudaratan. Kita duduk di dunia ni, kita cuba supaya kesusahan, kemudaratan jangan hinggap pada tubuh badan kita, jangan mai kepada kita. Kita usaha sungguh-sungguh, dan kejahatan, kesakitan, kemudaratan yang abadi, iaitu di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah kita pilih sesuatu yang habis di dunia ni, sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang akan luput daripada perkara-perkara dunia, kita tinggalkan pahala yang kekal, kita tinggalkan ibadah-ibadah yang akan menyebabkan kita dapat pahala dan balasan yang kekal abadi di dalam syurga di hari akhirat. Maksudnya kita tukar di hari akhirat nanti, kita pilih kemudaratan, kepayahan yang kita di dunia kita tak mau benda tu. Kita pilih kemudaratan, kesusahan, kepayahan yang kekal, yang lama masa dia di hari akhirat. Sebab itulah pilihlah benda yang kekal abadi, iaitu pahala dengan melakukan ibadah-ibadah. Lalu aku pun terus suka mengorbankan. Ustaz tertinggal spek spek mata di kelabu lah, macam tu. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Dia suka bersedekah. Dapat benda dunia, 1/3 ambil kat kita, 1/3 anak bini, yakni keluarga kita, 1/3 untuk agama kita. Mesti kena lagu tu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Macam korban setumpuk sini berapa? 750, 800, 75 lah, 700, 700 ni semua orang sini boleh buat rasa ni. Cuma tak ada anggota pun nak pisah. Pasal apa? Boleh himpun sikit-sikit, himpun sikit-sikit setumpuk tu. Jadi kenderaan kita untuk di hari akhirat, tiap-tiap tahun kita sedia, kita belanjakan untuk akhirat kita yang kekal. Abang ni tiap-tiap hari ataupun tiap-tiap minggu buh RM5 dalam tabung ni. Abang nak kahwin seorang lagi ke? Bini tanya, dah aku nak beli kereta. Kereta apa abang nak beli? Tua tak sangka kan? Takkan nak menyemat lagi. Aku nak beli kereta untuk lalu ke titian sirat ataupun bergerak di padang mahsyar. Kereta apa? Setumpuk lembu ataupun satu bahagian lembu ataupun seekor kambing aku nak buat korban tiap-tiap tahun daripada harta kita. Boleh himpun sikit tiap-tiap tahun buat seekor kambing. Lepas tu kalau buat sup tu, tolong panggil saya lah. Itu baik. Yang tu. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin. Suka, sonok. Salah satu syarat kita nak dapat pulangan balik daripada apa yang kita sedekahkan, kena suka. Kerana sedekah ni ada yang tak suka.
Dia ni mai tu kacau sangat, tapi kita tak apa nak suka, kita bagilah RM5 biar dia pimen jauh-jauh. Kau tu tak suka. Hari ni nak dapat balik seperti mana yang Tuhan janji itu payahlah. Kata almarhum Tok Guru, kalau kita nak sedekah biar ada salah satu daripada dua ni ataupun ada kedua-duanya sekali. Almarhum Tok Guru Haji Cik Kok Diang Kedah. Dalam hati kita tu waktu kita bagi tu ada rasa suka bagi, sonok bagi. Pasal menjunjung titah perintah Allah, membahagiakan orang fakir miskin, kita syukur nikmat Allah. Allah Ta'ala bagi kita harta, kemudian kita belanjakan ke jalan Allah. Kalau tak ada rasa suka tu, kena ada rasa kesian. Kesian kat orang meminta tu susah. Kita bagi, belah kasihan. Ada dua-dua ni ataupun ada salah satu, bergunalah sedekah kita tu. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, supaya suka membahagiakan kalangan fakir miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita nak bersedekah, kita kena faham dahulu apa yang kita belanjakan tu bukan hilang yang sebenarnya. Pada pandangan zahir nampaklah duit kita berpindah milik kepada orang lain, tetapi pada hakikatnya kita tambah lagi keuntungan kepada diri kita, iaitu pahala akhirat. Dan kita tukarkan daripada nikmat dunia yang habis, nikmat dunia yang binasa, iaitu duit itu, dengan pahala akhirat yang kekal abadi. Jadi apa yang kita sedekah tu yang sebenarnya adalah harta kita. Orang lain tak boleh ambil, Tuhan simpan. Jadi apabila kita pandang dengan mata hati kita keadaan yang macam ni, maka kita akan sonok membahagiakan kalangan orang fakir, sonok beramal dengan amalan sedekah dan sebagainya, yang mana yang kita guna tu asalnya adalah kurniaan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Sadiq Imam Hatim Al-Asami dia renung tengok wahyu ataupun firman Allah Ta'ala tu, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin tu. Kemudian dia ambil pengetahuan, dia ambil pengiktibaran daripada ayat tersebut, dia perhati makna ayat tu, kemudian dia dapati bahawa yang kekal hanyalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kefahaman dia dengan ayat itu menyebabkan hati dia suka mengorbankan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia daripada harta benda, dan dia suka membahagiakan fakir miskin kerana beramal dengan sedekah, kerana dia faham bahawasanya apa yang dia sedekah tu adalah perkara ataupun benda yang kekal yang Tuhan simpan di sisi dia. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, faedah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini, yakni kalangan manusia ni, ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum, yakni banyaknya kaum, banyaknya dan pengikutnya. Dan itu ataf tafsir. Kaum tu apa dia? Pengikut. Ini pemikiran masyarakat. Semua orang dia ada di dalam hati dia, nafsu dia suka kepada kemuliaan, suka kepada keagungan, suka dipuji, suka kepada kemasyhuran. Dan semua ni adalah perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Hubujah orang panggil. Suka kepada kemasyhuran. Ada sebahagian makhluk, yakni orang, dia sangka nak dapat kemuliaan, nak dapat keagungan tu kena banyak kaum, banyak pengikut. Maka dia buatlah perkara-perkara untuk membanyakkan pengikut dia. Sama ada orang-orang tu daripada kalangan orang yang mengajak ke, ataupun orang-orang yang orang-orang yang tidak mengajar agama ke. Kalau dia nak kemuliaan, keagungan, dia cari kaum ataupun pengikut yang ramai, kerana sangkaan dia
banyaknya pengikut, banyaknya kaum, maka diri dia akan jadi mulia, diri dia akan jadi agung. Dan dengan kemuliaan tu orang akan menghormati dia. Ini pemikiran yang salah. Jadi Imam Hatim Al-Asam dia nak bawa pemikiran yang salah pada diri seseorang tu. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Apabila dia berfikir macam ni, dia tertipu yang sebenarnya dengan kepahaman diri dia. Yang mana kepahaman diri dia tu akan mendorong, akan membuat satu jalan sesat untuk diri dia. Dia akan jadi makin jauh dengan agama, makin jauh dengan Allah, dan makin duduk dalam kelompok ahli dunia. Dan ada pula sebahagian yang lain daripada mereka yang menyangka, disangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Anak buah ni maksudnya kuli, orang kerja. Sebahagian daripada masyarakat ataupun makhluk Allah, manusia ni yang lain, dia sangka kemuliaan, keagungan terhasil dengan banyaknya harta. Dia kaya. Dengan ada kekayaan dia akan jadi mulia. Dengan adanya kuli, orang-orang kerja, dia akan jadi mulia. Dia ada driver, dia ada apa orang panggil, pembantu rumah. Kalau nak keluar, nak masuk kereta, orang tolong buka pintu. Nak keluar kereta, orang tolong buka pintu. Nak masuk ke pejabat, orang buka pintu. Dia buat apa tak tahu, duduk saja kopi sampai. Jadi pada pandangan dia, pemikiran dia, nampakkan hati dia, hak macam ni mulia, baru mulia. Maka dia akan kerah tubuh badan dia cari benda tu. Tu ada dalam Malaysia penyakit macam ni. Keluar TV, tak keluar TV, semua ada. Kita jangan macam tu. Kalaulah kita berfikir macam ni, rosak pemikiran yang salah. Adik-adik yang mengaji, jangan jangan fikir macam ni. Fikir macam ni duduk dalam kelompok yang salah. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu, dengan demikian banyak harta dan anak buah. Natijah dia akan membawakan diri dia sombong, bongkak, takabur. Dengan banyaknya harta yang ada pada dia, banyaknya anak buah ataupun kuli ataupun pekerja yang ada pada dia, dia menyebabkan dia sombong. Dia pandang hina dengan orang-orang yang lebih rendah pada dia. Dia akan pandang hina. Yang tu. Bahkan ada pula yang menyangka pada sangkaan dia bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka, orang lain itu, serta menumpahkan darah mereka itu. Ada sebahagian daripada makhluk, yakni manusia ni, dia sangka kemuliaan itu, keagungan itu akan tercapai berpunca daripada kemampuan dia merampas hak orang lain, dia ambil hak orang, ataupun dia buat zalim kepada seseorang yang lain, ataupun dia bunuh orang. Sebab tu sebahagian daripada manusia ataupun masyarakat kita, dia suka gangster, dia suka belajar seni mempertahankan diri, mutai, tomoy, macam-macam. Pasal apa? Pasal sangkaan dia, aku ada hak ni, barulah aku gagah, barulah aku mulia. Maka hak ni juga adalah pemikiran yang salah. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan di dalam belanja. Ada sebagian masyarakat memandang kemuliaan, keagungan dengan cara macam mana? Buang harta. Dia berjudi, dia berzina dan sebagainya. Kemudian melakukan pembaziran. Dia shopping, book dalam Facebook, buat live Facebook, pergi beli baju. Pasal apa? Inilah kemuliaan, inilah best, inilah zaman sekarang. Belanja banyak. Saya kalau masuk shopping kompleks 10,000 ke atas dia. Pasal apa dia berfikiran macam, pasal apa dia bersikap macam tu? Kerana pada fikiran dia, pada pemahaman dia, inilah yang menyebabkan diri dia jadi agung.
inilah yang menyebabkan diri dia jadi mulia, jadi masyhur. Maka ini pemikiran yang salah. Kemudian Imam Hatim Al-Asam, lalu aku berfikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat, yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Tu. Semua orang nak kemuliaan, semua orang nak keagungan, tetapi kemuliaan siapa? Daripada siapa kita nak kemuliaan tu? Kalau daripada makhluk, kita buat macam-macam seperti yang disebutkan tadi lah. Sedangkan kemuliaan yang datang di sisi makhluk tu bukan kemuliaan yang hakikat. Kerana makhluk tidak boleh memberi kemuliaan sama sekali kepada makhluk. Kemuliaan yang sebenar, keagungan yang sebenar, apa dia? Iaitu taqwa. Dan kemuliaan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tu mulia, Allah Taala berikan kemuliaan kepada dia, maka dia akan dipandang mulia oleh makhluk. Tak ada orang yang akan menghina dia, dan dia tidak akan duduk di atas dunia ni dengan kedudukan yang hina. Jadi kalau kita nak kemuliaan, ambillah kemuliaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Iaitu dengan kita menguatkan takwa kita. Apa maksud takwa? Takut. Apa makna takut? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh daripada perkara wajib dan juga perkara sunat, dan kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang daripada perkara yang haram dan juga perkara yang makruh. Perkara yang wajib tu kita buat sungguh-sungguh, jangan tinggal sama sekali, seperti sembahyang fardu. Perkara sunat tu kita usahakan lawan hawa nafsu. Kita usaha sempurnakan yang sunat tu, seperti sembahyang berjamaah ataupun amalan-amalan sunat seperti zikir dan sebagainya. Perkara yang haram mutlak kita kena tinggal, tak boleh tangguh-tangguh. Benda yang haram seperti mengumpat dan sebagainya kena tinggal terus. Perkara yang makruh kita usahakan supaya kita tinggal benda tu pelan-pelan. Dalam lingkaran pemikiran kita hanya berpusat ataupun bertumpu macam mana nak kuatkan takwa kita kepada Allah. Kerana apabila kuat takwa kita kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan kepada kita. Dan orang yang paling mulia, orang yang paling kuat takwa dia. Kejar yang tu. Kita susun jadual harian kita. Kenapa? Kita nak kuatkan takwa, nak kuatkan takwa kepada Tuhan. Sembahyang subuh, apa yang bersangkut paut dengan sembahyang subuh, ada sembahyang sunat sebelum subuh. Maka kita kena buat sembahyang sunat sebelum subuh tu. Walaupun hukumnya sunat, tapi oleh kerana kita nak kuatkan takut kita, takwa kita kepada Allah, kita buat. Apabila kita buat sembahyang sunat sebelum subuh tu ataupun sembahyang sunat subuh tu, diri sembahyang tu kita perelokkan dengan adab. Jangan kita buat halal balai. Apa yang benda yang sunat yang perlu kita buat dalam sembahyang, sama ada sembahyang tu wajib ataupun sunat, kita buat. Kita buat ketika kita sembahyang. Kalau dalam sembahyang yang wajib, kita sunat baca doa iftitah. Sembahyang sunat pun kita baca doa iftitah. Kalau tak boleh sempurna, kita baca sekerat. Dalam sembahyang yang wajib, sembahyang fardu, sunat, selepas baca Fatihah kita baca surah, maka sembahyang sunat pun kita baca. Kalau di dalam sembahyang fardu, apa-apa yang ada yang sunat kita buat pada sembahyang fardu, maka sembahyang sunat pun kita buat. Yang tu. Jadi kita buat amal ibadah dan juga kita perelokkan adab-adab beribadah tu. Jangan hanya buat saja. Adab sunat-sunat ibadah, tata cara ibadah tu kita tak jaga. Yang tu. Kemudian selepas daripada subuh, habis masuk syuruk, sebelum nak sampai zuhur, apa ibadat yang kita nak kena buat? Sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha ada 8 rakaat, takkan 2 rakaat. Tak boleh kita selit dalam waktu tu.
Kemudian masuk waktu zuhur, apa yang bersangkut kau dengan zuhur? Ada sembahyang sunat muakkad 2 rakaat sebelum dan muakkad 2 rakaat selepas. Jadi kena buat semua tu. Kerana apa? Nak menguatkan takwa kita kepada Allah, kerana kita nak kejar kemuliaan di sisi Allah, berebut nak ambil kemuliaan di sisi Allah. Ini baru pemikiran yang betul. Yang ni baru otak betul. Hak yang tadi tu otak tak betul, tertipu, terhegeh-hegeh. Kadang-kadang kita tengok kan, pilih pakaian yang mahal-mahal nak tunjuk kat orang. Ada sebahagiannya nak tunjuk kemewahan, ada sebahagiannya nak tunjuk pangkat anak-anak. Terhegeh-hegeh. Orang tak tanya apa. Ni anak sulung saya, Doktor Pidu Habak, biografi anak kat orang. Orang kan nak ambil tahu pun kan. Doktor ni mengaji tak mengaji ni England kan, England bunyi pun nak habaq. Tak betul tu dalam ni, minta maaf cakap. Dia nak ambil kemuliaan, nak suruh bagusnya anak hang Haji Chin semua berjaya-jaya. Apabila Haji Chin tu meninggal dunia, anak semua duduk bertepi. Yang duk tolong dia tanam, duk tolong mandi, angkat jenazah dia, hak yang tak lulus SPM tu kan. Hak yang meniaga burger tu lah, yang abang-abang kaya-kaya ni tak mau. Not my class. Haji Chin hang kita. Elok-elok lepas mati tu, kubur naik sarang, naik lalang. Siapa tak mau nak tengok? Pasal apa? Pasal dengan pemikiran yang salah tu. Takkan Tuhan nak bagi benda yang betul ke dia? Tak ada, tak dapat. Dia cari lain, dia cari kemuliaan makhluk, bukan kemuliaan yang datang daripada Allah. Takkan Allah Ta'ala nak layan dia seperti ahli-ahli sa'adah, orang-orang yang dapat kejayaan. Mana boleh. Kesian. Jangan fikir macam tu. Baik. Cari kemuliaan di sisi Allah dengan ibadah. Sebelum kita mati ni ada banyak lagi masa ni. Banyak lagi masa. Ada 7-8 tahun lagi. InsyaAllah Ta'ala umur kita Tuhan akan panjang. Orang sini semua umur panjang dan tak nyenyuk, dan beramal ibadah, kuat-kuat mengaji, beramal, orang-orang muda, orang lain lepas semua mereka nak bangkit balik rumah, mereka nak pergi kerja, ikut suka mereka lah, mereka ada kehidupan mereka. Kita baca Quran, bacalah satu muka surat. Dah dulu dah kita bergelumang dengan dunia, dah lah ni baca satu muka surat paling kurang. Duduk bersandar ni elok orang buat apa, tiang-tiang semua kuih besar kan. Perhiasan jati-jati rumah kita mana ada macam ni, main surau saja. Duduk bersandar tu baca satu muka surat, tak payah banyak, tiap-tiap hari. Pasal apa? Aku nak kuatkan takwa, nak kejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru yang betul. Kemudian apa natijah dia? Maka aku pun memilih jalan taqwa. Apa jalan taqwa? Jalan ibadah. Jalan taqwa ni jalan ibadah. Untuk mendapat kemuliaan. Untuk mendapat kemuliaan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku yakin, aku percaya penuh hati, aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar. Keyakinan dia dengan apa yang Allah Ta'ala wahyukan, inna akramakum indallahi atqakum, tu benar. Penuh hati dia kebenaran firman untuk Allah tu. Dan sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan tadilah, saya tu kena pada Imam Hatim. Orang melihat kebahagiaan, kemuliaan ni terletak pada banyak kaum, pangkat tinggi, ataupun terletak pada kemuliaan ini terletak pada harta benda yang banyak, anak buah yang banyak, ataupun buat zalim kepada orang, itu semua kembali balik ke situ. Dan sangkaan-sangkaan mereka itulah yang saya sebutkan tadi, semua adalah batil dan palsu belaka. Semua tu tak betul dan palsu, yang tipu daya semata-mata. Tipu daya semata-mata. Jadi muslimin sekalian, muslimat tak datang ni, muslimin sekalian, janganlah ambil khayalan-khayalan yang batil. Janganlah berfikir dengan fikiran khayalan-khayalan yang batil, benda-benda palsu tu. Yang tu baik.
habis. Kemudian kata muallif rahimahullah taala faedah yang kelima daripada 8 faedah. Kata muallif rahimahullah taala, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat-mengumpat pada zaman dia apabila Imam Hatim Al-Asam melihat masyarakat keliling yang dia dapati orang banyak maki-memaki, berkelahi, bertengkar dalam urusan dunia dan umpat-mengumpat, mengatah maki-maki ni yakni berkelahi, berbalah. Umpat ni apa dia? Yakni kita berkata tentang sahabat kita ataupun seseorang yang lain yang mana perkataan tu kalau dia dengar dia akan sakit hati. Sekalipun benda yang kita cakap tu benda betul, maka tu mengumpat. Itulah yang berlaku di dalam masyarakat pada satu ketika dulu pada masa Imam Hatim Al-Asam dan juga pada zaman kita ni. Duduk berhimpun dia jadi makcik bawang, pakcik bawang. Topik yang paling best berkelahi dalam nak menegakkan pendapat. Pendapat saya A, pendapat ni B. Duk lawan balah tu. Habis teh yang paling untung minum free. Yang paling tak untung kena bayar satu meja tu. Yang tu habis di kedai kopi, habis masa. Kemudian umpat cerita pasal orang. Hak ni tak kena, hak ni tak kena, kawan ni buat lagu ni, kawan ni buat lagu ni. Umpat kejahatan orang, aib orang dia buka, mengumpat. Dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad di dalam memiliki harta. Punca terjadi maki-memaki ni ataupun berkelahi ni ataupun umpat-mengumpat ni pasal apa? Pasal datang daripada satu sifat dalam hati yang nama dia hasad ataupun dengki. Punca dengki ni dalam apa? Dalam memiliki harta. Nak memiliki harta, nak cari harta. Kita buat contoh lah. Ini contoh saja. Saya tuan-tuan pergi report polis pula. Contoh seperti orang yang berniaga. Kawan ni ada kedai belah ni, kawan ni ada kedai belah ni. Jadi si peniaga A dan si peniaga B ni cuba untuk melarikan perniagaan ni. Maka di situ tu kalau tak dikawal dengan betul akan timbulnya hasad dengki. Hasad dengki. Pasal apa hasad? Kerana salah seorang dari dua orang yang berniaga tentu akan ada lebih dan ada kurang. Kok kurang ni dia akan dengki kepada hak lebih. Kerana kejahilan diri dia dan kotornya hati dia. Dia tengok kawan tu untung sehari banyak mana, lebih daripada dia. Orang suka beli kat kawan tu. Maka dalam hati dia timbul rasa hasad dengki. Apa tu dengki? Apa tu hasad? Sakit hati dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Orang tu dapat untung lebih banyak pada kita dalam perniagaan dia, kita jadi sakit hati. Orang tu, kawan tu, anak dia semua berjaya, anak kita tak berjaya, kita sakit hati dengan dia. Anak dia berjaya tu siapa yang bagi? Tuhan bagi. Perniagaan dia yang untung banyak tu siapa yang buat? Allah lah yang takdir, Allah yang beri. Kita yang rugi ataupun tak untung, orang tak main beli banyak ni siapa? Allah juga. Ni dia tak faham, dia terlupa. Maka timbul di dalam hati dia sakit hasad. Seperti ada Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nara khutbah. Penyakit hasad ni, al-hasadu, bermulanya hasad tu memakan akan kebaikan, pahala ibadat yang kita buat, seperti mana api memakan kayu api. Jadi kalaulah kita ada amalan kebajikan, pahala-pahala sedekah apa semua, dan ada sifat hasad di dalam hati kita, maka sifat hasad itu akan makan pahala kebajikan kita. Makan banyak mana? Sampai jadi debu, sampai hilang habis. Bandingan dia Nabi buat seperti api makan kayu api. Api kalau makan kayu api ni, makan habis. Kayu tu yang asal dia kayu bertukar jadi apa? Jadi objek yang lain, jadi debu. Macam tu lah. Tu orang panggil sifat hasad.
Jadi terjadinya perbalahan, terjadinya mengumpat, cabang dia, usul dia main mana? Sifat hasad. Hasad tu pula pasal apa? Dalam perlombaan nak memiliki harta. Ni kena jaga. Macam adik-adik kita ni. Perlombaan dalam nak memiliki ilmu ataupun nak hafal Quran. Kawan hafal, orang panggil sehari boleh sampai 10 juz contohnya. Kita ni 5 hari baru 3 juz. Jangan ada sakit hati dengan dia. Jangan kita dengki dengan orang tu, kerana tu nikmat yang Tuhan beri kat dia. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri nikmat yang ada kat dia tu kepada kita pula. Dan kita amalkan sifat berlumba-lumba. Kita usaha lagi, pulul lagi, supaya kita boleh hafal sebanyak dia. Kalau Tuhan boleh bagi kat dia, maka harus Allah Ta'ala pun boleh bagi kat kita. Itu pembahagian-pembahagian yang Allah Ta'ala tetapkan. Jangan kita masuk campur urusan Allah, pergi berdengki tu. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, hasad tu dalam memiliki harta, kedudukan, yakni dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu, berlakunya hasad tu. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Surah Zukhruf, betul. Tak nampak lah, kelabu kecil. Maksud firman Allah, dan sesungguhnya kamilah, yakni Allah Ta'ala guna kami pasal apa? Pasal dah mengagung. Allah Ta'ala nak mengagungkan zat dia. Yang membahagikan, Tuhanlah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka, yakni manusia, makhluk di atas dunia ni. Dalam ayat ni, Allah lah yang bahagikan segala kehidupan ataupun sumber kehidupan makhluk, rezeki dan sebagainya hidup atas dunia ni. Yang kita nampak kawan tu ada banglo 3 tingkat, Tuhan bagi. Kita rumah 3 bilik sempit pula tu, Tuhan bagi. Pasal apa Tuhan bagi kat dia banyak, kat kita dapat sikit? Punya pasal dia. Dia Allah, dia Tuhan. Yang tu tak ada selongkak hikmah apa tak payah. Allah Tuhan, dia boleh buat apa saja. Tak berhajat langsung Allah Ta'ala ni, Tuhan ni, kepada makhluk, dan tiap makhluk berhajat kepada dia. Jadi Imam Hatim Al-Asam, dia perhatikan ayat ni, dia fikir, dia tafahum ayat ni, dia tafakur dengan ayat ni, dia dapati, maka aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala, sejak daripada alam azali lagi, sebelum ada makhluk lagi. Allah Ta'ala dah bagi dah. Allah Ta'ala dah tetap dah takdir kita. Kalau nak kira saya ni, saya bukan mau jadi ustaz, tak mau. Minat kita pun lain. Rajin kan? Tu Nyang adalah pondok dia. Lepas tu tolong saya, Tok Guru lah juga. Mak saya ustazah, tapi dia tak mengajar. Kita Arab ni kena apa semua tu dia boleh baca. Yang tu kita tak minat. Orang hantar mengaji sekolah alamiah dulu kat Polis tu. Ayah hantar masuk pintu depan, ayah balik kat pintu depan, kita lompat pagar balik sama-sama sampai rumah. Tapi Tuhan nak jadi ustaz, dia mengajar lah. Dia jadi minat sendiri. Tu dulu komik macam-macam lah. Apa dulu komik Tony Walk, dia buat raya tu, minat lah tu. Tony Walk baca tak sangat lot, tak minat. Dia minat kitab. Dia minat karya-karya ulama. Tuhan bagi apa semua tu semua. Apa yang kita nampak semua pemberian Allah. Tuhan putus tu sejak bila? Sejak sebelum ada makhluk, sebelum ada kita, azali, azal, zaman qadim. Yang ada ketika tu hanyalah zat Tuhan. Makhluk ni satu pun tak ada, semata-mata zat Allah. Kemudian barulah Allah Ta'ala buat
nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lah khilaf lah, ini dhaif. Ada dalam hadis Allah Taala buat apa ayat dulu kot, tak ingat. Yang tu ikutlah pendapat mana pun tak apa, tak ada masalah. Yang tu. Jadi sebelum ada makhluk lagi, Allah Taala dah putus dah. Allah Taala bagi-bagi dah takdir. Dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni berjaya, dia ni gagal. Jadi semua dah selesai dah. Hal ni dalam satu pihak. Dalam pihak usaha ihtiaq kita kena mengaji juga dalam bab ilmu tauhid. Nak hurai semua tak celui lah masa ni. Kita ambil satu sudut saja. Diberi kemampuan kepada kita dalam bentuk usaha ihtiaq, dan usaha ihtiaq tu tak boleh pergi bekas. Ni atas dasar kefahaman. Dia perlukan huraian lah dalam kitab tauhid usuluddin, dia akan hurai tu. Yang kita duk mengaji ni nak kisah apa, jangan duk berdengki. Jadi Imam Hatim Al-Asam dia faham, kata apa, semua nikmat tu datang daripada Allah. Apabila tahu kata semua nikmat datang daripada Allah, buat apa yang kita nak cemburu dengki kat kawan tu? Pasal kita duk sembah Allah, Allah Tuhan kita. Kalau kita kasih ke Allah, kita mesti suka dia dapat nikmat. Pasal apa? Nikmat yang dia dapat tu atharullah, kesan pemberian Allah kepada makhluk. Macam kita lah, kita ada anak, kita kasih ke anak kita. Kemudian anak kita ramai kawan, adakah kita marah kawan anak kita? Tak marah. Kita juga sayang kepada kawan anak kita. Kemudian anak kita bagi hadiah kepada kawan dia. Kita tahu anak kita bagi hadiah kepada kawan dia. Kita marah tak? Kawan anak kita tu tak marah pasal hadiah tu datang daripada anak kita yang kita kasih. Tanya diri kita, kasih tak ke Allah? Kasih. Sebab tu main surau, sebab tu semayang, sebab tu mengaji. Habis tu yang duk pergi berdengki dengan kawan tu pasal apa? Pasal nikmat yang kawan tu dapat, yang kita dengki tu Tuhan bagi. Bandingan dia contoh macam anak tadi lah. Tu kegagalan hati kita dalam nak memahami situasi ni. Faham tak apa lah? Kalau kita faham, yang tu. Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad akan sesiapa. Tak pernah hasad. Tak pernah berdengki. Dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benda pun mai kat kita, walaupun buah yang berulat, kena ingat waktu Tuhan ingat kat kita. Besar mana rumah Tuhan bagi kat kita mengikut qadar kemampuan kita, waktu Tuhan beri tu. Tuhan beri itu dengan apa? Kasih sayang Allah, rahmat Allah. Tu dia mai kat kita. Tak ada tengoklah orang lain dapat. Tak ada berdengki orang lain dapat. Habis. Masuk dah Aisyah. Dah. Okay, SOP lah. Faedah yang ke-6 wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Insya-Allah. Wallahu alam. Ada apa soalan nak tanya? Tak ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, di luar sana dah saya bawa produk mahal saya, pondok saya, teh tarik susu kambing. 15 sachet, harga dia RM20. Jadi kalau tuan-tuan beli, dua benda yang tuan-tuan dapat. Yang pertamanya sumbangan kepada mahal, sedekah lah, pahala akhirat. Dan yang kedua, kesedapan teh tarik itu sampai boleh guling-guling. Jadi sedap sampai berguling orang panggil. Ada di luar sana. Wallahu a'lam.